Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana linahdiyya an Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Fadil Ustaz Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz kerana sudi bersama-sama dengan Gemulung Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan kitab Nasihat Buat Hati, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat ini dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setia menunggu. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahab pentadbiran Gemulung Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Seniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz. Kita yang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik baginda, para sahabat, para syahadat, ulama, guru kita, lalu kita serta muslim dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah bersihkan hati kita, Allah sejahterakan hati kita. Jom kita nasihat hati kita dengan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Puan jangan ke apa ya ini? Nasihat ke? Sekejap Ustaz. Ustaz, nasihat ke-8. Muka surat 8. Muka surat apa ni? tapi sebelah 22. 23 kot. 23. Nasihat ke-8 Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Semati Puan Amnira Suhana selaku moderator kita pada malam ni, tidak lupa juga kepada Puan Ann selaku penyambut tamu kita malam ni, Puan Rasniati Mansur selaku pengurusi JNI kita, tidak lupa juga staf-staf pentadbiran dan AJK-nya, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT di atas peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah Isyak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayangnya, bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keredaannya, serta keampunannya kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan berbicara berkenaan dengan satu tajuk baru, iaitu berkenaan dengan salah satu di antara daripada isi kandungan dalam kitab Nasihat Buat Hati, iaitu pada nasihat yang ke-8 di bawah tajuk bagaimana amalan kita. Kalau kita menyebut berkenaan dengan bagaimana amalan kita ni, pernah disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, fanadhirun biha kaifa ta'malun. Apa maksud tu? Maksudnya, bila Allah jadikan nikmat yang hebat, bila Allah jadikan rezeki yang mewah, bila Allah jadikan dunia ni sebagai perhiasan,
Allah kata melalui Nabi SAW, Nabi kata, maka kami akan perhati apa yang akan mereka kerjakan di dunia. Tu dia ceritanya. Jadi maknanya di dunia tu, di dunia yang kita sedang hidup ni, semuanya diperhatikan Allah. Apa yang kita guna, apa yang kita manfaatkan, apa yang kita buat, apa yang kita gagal, apa yang kita berjaya, apa yang kita lakukan, semuanya di dalam pengetahuan Allah SWT. Itu hadis Nabi. So pada malam ni kita tengok tajuk bagaimana amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua orang yang sedang menunaikan solat. Kedua-duanya kelihatan solat dengan sempurna. Pada pandangan mata kasar kita, solat mereka begitu sempurna. Namun adakah solat itu diterima? Ataupun hanya salah seorang atau kedua-duanya ditolak oleh Allah SWT. Bercerita berkenaan dengan amalan diterima ni, baca dalam surah apa? Dalam surah Al-Ma'idah. Allah kata apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah kata sesungguhnya segala amalan yang akan diterima Allah iaitu amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Apa maksud? Amalan orang yang bertakwa ni tak sama dengan amalan-amalan orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa dia ada selip satu perasaan takut di dalam amal ibadahnya. Orang yang bertakwa dia akan beramal di dalam amal ibadahnya dengan menuruti daripada Al-Quran dan Hadis. Orang yang bertakwa dia akan melakukan sesuatu amal ibadah mengharapkan apa? Mengharapkan Allah SWT serta merasai syukur dengan apa yang ada. Bahkan orang yang melakukan ibadah kepada Allah SWT yang mempunyai ketakwaan, maka dia akan berusaha sehabis mungkin terhadap amalan-amalannya supaya amalan-amalan itu menjadi penyebab kebahagiaannya di alam mahsyar nanti. Tu nampak tu. Jadi untuk orang yang bertakwa, sebab tu amalan orang yang bertakwa diterima kata Allah SWT. Fikir kembali, bagaimana amalan dan ibadah kita? Ini bukan bertujuan bagi mengajak pembaca bersangka buruk pada Allah. Syekh Zainal, dia kata apa? Habib Ali Zainal Abidin kata, bukan nak mengajak kita jadi manusia yang sangka buruk kepada Allah. Dia suruh kita koreksi diri kita. Dia suruh kita jadi manusia yang perhati segala amalan kita. Dia suruh jadi kita ni manusia yang bermuhasabah terhadap amalan kita. Bila kita bermuhasabah, bila kita koreksi diri kita, bila kita timbang apa atas apa yang kita lakukan di dunia ni, maka dia akan membuahkan hasil natijahnya yang begitu kualiti terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ni. Itu pentingnya. Kemudian sebaliknya bertujuan mendidik kita bagi melengkapkan ibadah yang sebelum ini dirasakan sudah sempurna. Terdapat dua ciri penting yang perlu diterapkan dalam diri kita supaya setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang pertama, mari kita tengok ciri yang diterima Allah Taala. Kita perlu berusaha menjadi seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Ma'idah, Allah kata, dan bacakanlah kepada mereka tentang dua kisah anak Adam. Ayat ni cerita apa? Ayat dia punya macam mana? Watslu alaihim naba'a bani Adam bilhaqq idh qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sampai habis ayat tersebut Allah kata apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat yang saya bacakan tadi. Saya tak tahu pun dalam ni ada tulis ayat ni. Dia katakan apa? Dan bacakanlah kepada mereka kisah dua orang anak Adam dengan sebenarnya. Iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban. Dua-dua anak Adam ni namanya Khabil dan Habil. Mereka mempersembahkan ibadah korban kepada Allah. Apa berlaku? Lalu diterima korban salah seorang antaranya iaitu Habil. Korban Habil diterima, korban Khabil tidak diterima. Berkata Khabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Dia kata, qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Habil menjawab,
Allah hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia jawab macam tu. Dia kata Allah hanya terima korban orang yang bertakwa je. Korban orang yang tak bertakwa Allah tak terima. Jadi maknanya fahamlah kita di sini. Yang pertama, orang yang bertakwa, amalan dia semua Allah terima. Amalan orang yang tak bertakwa, amalan dia bergantung, tergantung. Mungkin tak diterima semuanya dan mungkin terima juga sedikit. Setakat amalan itu dibina dan diamalkan dalam keadaan bertakwa. Kan iman kita bertambah dan berkurang. Kan takwa kita pun antaranya daripada iman. Maknanya iman ketika mana naik, iaitu kita mencapai darjat takwa, Allah terima. Iman kita menjunam, waktu itu kita dah tak bertakwa, amalan kita tak diterima. Itu kena ingat. Dua watak yang digambarkan dalam ayat ini dijelaskan oleh sebahagian pentafsir sebagai Habil dan Qabil. Apa yang jadikan ayat ini menarik adalah kerana dijelaskan padanya nilai sebenar yang perlu ada dalam ibadah yang dilakukan oleh umat manusia. Benar, kedua-dua mereka adalah anak Nabi Adam AS. Namun, itu bukan faktor atau tiket yang menjadikan amalan mereka mudah diterima oleh Allah SWT. Sekiranya keturunan menjadi faktor penyumbang, maka bagaimana dengan kita yang sudah jauh dari keturunan para Nabi dan hanya layak digelar sebagai cucu Nabi Adam AS? Siapa yang dapat memberi jaminan bahawa amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah SWT? Jadi kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu amalan kita diterima ke tak. Dalam ni siapa tahu amalan dia diterima ke tak? Siapa tahu? Tak tahu semua. Ustaz pun tak tahu amalan ustaz diterima ke tak. Kan? Kita kadang-kadang buat dalam keadaan mengantuk. Kita kadang-kadang buat dalam keadaan kenyang. Kita kadang-kadang buat dalam keadaan lalai. Kita kadang-kadang buat dalam keadaan tak khusyuk. Kan? Macam-macam kan. Jadi bila kita tidak tahu, maka kualitikan dan usahakan yang terbaik untuk Allah. Percantikkan amalan untuk Allah. Kualitikan sesuatu amalan kerana Allah. Buat kerana Allah, bagi ikhlas betul-betul, insya-Allah dia terima amalan kita. Kan? Manusia ayat di atas keturunan bukan segalanya. Sekiranya mahu ibadah dan segala amalan diterima, maka perlu dipastikan bahawa kita tergolong dalam kalangan mereka yang bertakwa. Itulah faktor utama bagi menjadi insan yang bertakwa. Itu pula tidak susah dan juga tidak mustahil. Yang diperlukan adalah usaha dan pengorbanan yang tulus lagi suci. Ikhlas mata-mata kerana Allah. Jangan mudah berasa selesa dan cukup dengan amal ibadah yang dikerjakan tanpa penuh penghayatan dan keseluruhan. Paling menakutkan ada dalam kalangan kita yang terang-terang berbangga. Aku sudah solat, aku sudah menunaikan haji, aku itu dan aku ini. Kelompok manusia yang begini sebenarnya memiliki hati yang sudah ditiupi rasa angkuh dan ego. Tu dia. Maknanya apa? Jangan mendabik dada kata amalan kita dah diterima. Aku dah buat haji, Allah terima haji aku. Pandai dia. Kan? Aku dah semayang, Allah dah terima dah semayang aku. Dia kata Allah terima solat dia. Kita pun tak tahu kan. Kalau lah Allah boleh cakap kat kita, Allah kata apa? Kau semayang ke tadi? Aku tak tahu pun kata kau semayang. Aku dah semayang lah tadi. Semayang sampai bengkak-bengkak kaki, sampai bengkak-bengkak lutut. Kau kata aku tak semayang. Ya, aku tak dengar pun. Pernah kat macam tu kan? Kan? Ada seorang Bilal. Seorang Bilal ni. Seorang Bilal di zaman Nabi SAW. Mula-mula Bilal bin Rabah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sampai Allah Akbar, la ilaha illallah, apa semua habis. Datang seorang ni suara dia lagi sedap daripada Bilal bin Rabah. Dia kata, Bilal, hari ni kau tak payah azan, bagi aku azan lah. Suara aku lebih sedap daripada hang. Suara dia lebih sedap daripada Bilal bin Rabah. Dia kata, so bagi aku jadi Bilal. Dia jadi Bilal, dia azan sedap lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap, lebih sedap daripada tu lagi lah. Kan? Bila dia azan, habis azan saja, Nabi pun semayang subuh. Habis semayang subuh, Allahu Akbar. Malaikat Jibril turun. Setelah habis Nabi solat, Malaikat Jibril turun. Wahai Rasulullah, kau tak semayang ke hari ni? Tu dia. Malaikat tanya apa?
Ya Rasulullah, tak semayang lagi ke hari ni? Subuh tak semayang ke? Nabi kata, tak, kami dah semayang lah, kami dah semayang dah, kami dah tunai dah semayang subuh. Jibril kata, kami tak dengar pun orang azan. Oh dia, kami tak dengar pun orang azan. Azan tak sampai pun hari ni kat kami. Tadi dah ada azan, sedap gila dia azan tadi. Tak dengar pun. Maknanya apa? Yang kaki azan tu tak ikhlas. Lalu tak sampai suaranya itu ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan, sedangkan kalau manusia itu ikhlas, dia sujud pun walaupun sujudnya itu berbisik di lantai, berbisik di tikar sejadah, hakikatnya boleh kedengaran sampai ke arasy Allah SWT dengan sifat keikhlasan. Tapi kalau keikhlasan tidak ada, tak sampai suara kita. Walaupun kita jegah, kita azan dengan suara yang semerbak, semerdu, bak burung terkukur. Bak burung terkukur. Bak burung terkukur sekalipun, takkan sampai bertemu dengan Allah SWT suara tersebut. Bahkan dia tergantung di langit dunia sahaja. Itu dia. Semerbak. Suara pun ada orang kata semerbak juga. Sebab nak kata suara tu terlalu wangi, terlalu best sangat, terlalu syok sangat. Sebab tu dia guna semerbak. Masya Allah. Kan? Jadi maknanya keikhlasan itu menjadi keutamaan di dalam segala bentuk amal ibadah kita. Ikhlas makcik, makcik-makcik, ibu-ibu, kakak-kakak, para isteri, kan. Pakcik-pakcik, abang-abang semua, ikhlaskan diri kita di dalam beramal soleh. Semayang pun ikhlas, bangun tahajud pun ikhlas. Tak adalah bangun tahajud muka masam. Muka macam cuka. Tahu muka macam cuka macam mana? Masam, dai ni kedut weh. Dai ni tutup weh. Dai tu ketuk weh. Habis dia. Sebab apa tu? Sebab apa bangun masam-masam? Jangan bebal. Memanglah Allah SWT suka kita bangun tahajud. Bangunlah tahajud, ikhlaskan diri kepada dia. Kesian dia. Kesian kat Allah kan. Allah banyak bagi kat kita. Kita kurang bagi kepada dia. Itu kita. Sebab itu, kena jadi orang yang ikhlas di dalam beribadah. Yang pertama tadi kita tahu apa dia? Yang pertama mesti taqwa, bahawa amalan kita diterima. Kalau mempersoalkan bagaimana amalan kita, yang pertama mesti taqwa kepada Allah, bahawa amalan kita itu terima. Ciri yang kedua, yang amalan itu akan diterima, selain sifat taqwa, ada satu lagi sunnah para Nabi dan Rasul yang begitu mulia, iaitu berdoa dan sentiasa memohon semoga ibadah yang dikerjakan itu diterima Allah. Pada hari ini, masihkah kita temui para pemuda yang punya masa untuk duduk seketika selepas solat dan berdoa kepada Tuhannya? Jikalau ada pun bilangannya tidak ramai. Yang ramai adalah golongan yang terus bingkas bangun dari tempat duduknya selepas menyempurnakan rukun salam. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat 127 diceritakan bahawa Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim AS ketika baginda selesai mendirikan Kaabah, dalam menurut arahan Allah SWT, baginda terus berdoa dengan berkata, dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim bersama Ismail meninggikan binaan atas Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kata apa? Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita tengok ayat ni. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Apa maksud doa tu? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail pun, walaupun dia Nabi, mereka berdua ni adalah Nabi, tetapi tetap memohon supaya doa mereka dimakbulkan Allah. Nabi tu, kita bukan Nabi kan? Kita umat Rasulullah SAW je. Nabi kan hebat. InsyaAllah. Nabi doa yang makbul, doa yang makbul. Rasulullah doanya makbul. Kita doa makbul tapi tak dapat lagi. Untung Nabi-Nabi yang terdahulu ya.
Jadi macam mana nak bagi makbul, macam mana nak bagi diterima amalan kita, mesti berdoa supaya Allah terima segala amal ibadah kita. Doa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa lah itu. Rabbana, apa maksud Rabbana? Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan-amalan daripada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui akan apa yang kami ukirkan dan doakan kepada engkau wahai Allah. Itu doa. Okey, doa tu pun boleh membentuk kepribadian kita. Sebab tu disuruh pada kita untuk berdoa supaya amalan kita diterima oleh Allah. Jangan tak doa, jangan malas doa. Jangan doa malas-malas. Doa bagi rajin sikit. Kat tangan betul-betul. Tinggi lagi bagus. Jangan macam tu. Dalam macam tu, lepas tu tak doa. Sebab apa macam tu makcik? Entahlah pakcik kau doa panjang sangat lah ustaz. Malas dah. Malas. Alamak. Habislah kalau ada mazhab malasi tu habis lah. Habis lah. Ada mazhab malasi di dalam ibadah, habis kita. So, hindarkan mazhab malasi tu ya. Bubuhlah mazhab. Mazhab apa? Mazhab rajin. Okey. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan dengan sekalian. Meskipun baginda seorang Nabi yang diberi gelar nama Khalilullah yang bermaksud kekasih Allah, dan meskipun ibadah yang didirikan itu begitu besar dan tinggi ganjarannya, baginda tetap merendah diri dan memohon semoga amalannya diterima Allah SWT. Walaupun dia tinggi, dia hebat, dia dah jadi Nabi, anak dia pun Nabi. Walaupun dua beranak ni hebat, tetapi mereka rendah diri tawaduk kepada Allah. Tawaduk, rendah diri kepada penciptanya terhadap apa-apa nikmat yang dikurniakan kepada mereka berdua. Itu hebat. Kita macam kita macam mana? Kita macam-macam kan. Dapat satu reward. Action. Dapat bonus. Action. Dapat apa? Dapat dividen. Actionnya. Tak belanja pun kita. Itu kita lah. Kan? Yang pastinya doa tu doa tu penting. Kalau kita tak boleh doa, cari orang yang baik-baik, yang selalu melazimi doa, so dia doakan kita. Saya tadi kan, saya cerita dalam kelas ni. Saya pagi tadi, dalam pukul 6.50 pagi. Saya naik kereta sampai di hentian tol Diuk, tol air panas. Sampai di hentian tol Diuk, saya pun ikutlah line di sebelah kiri sekali sebab kita nak touch and go. Saya pun perlu ambil kiri sekali. Depan kereta saya tu, dia bagi lampu kiri kanan. Dia bagi lampu emergency. Kiri kanan menyala. Saya kata pesepa pula dah kereta ni. Buat hal apa pula dah ni. Sampai dia berhenti, dia start terus, dia berhenti kereta tu. Kemudian dia touch tempat touch and go tu, dia touch. Dia touch, tulis kat skrin tu, dia tulis apa? Baki anda tidak mencukupi. Dia kata dia buat hal pula dah. Siapa dia ni? Siapalah driver kereta ni? Saya pun jungai tengok. Orang perempuan tengah gelabah seorang-seorang dalam kereta, cari kad touch and go tak jumpa. Ambil kad touch and go. Tengok-tengok kad touch and go pula tak cukup duit. Saya berhenti belakang kereta dia. Saya buka pintu kereta saya ambil kad touch and go saya pergi touch sebelah dia. Terus gate tu terbuka macam tu, terus dia berjalan. Saya kata, Kak, selamat jalan. Dia pun macam tu, dia jalan terus. Kesian tu. Saya mengharap dalam hati saya kata mudah-mudahan dia mendoakan saya. Ternyata hari ni daripada pagi jadual saya, daripada pagi tadi jadual saya sampai malam,
semua berjalan lancar, dipermudahkan Allah daripada pagi sampai malam. Ya Allah, hebatnya Allah. Bukan nak cerita saya baik, tak. Allah punya percaturan tu bagus. Allah punya percaturan itu A. Allah punya balasan itu segera. Allah punya balasan itu immediately. Ingat. Bawa keluar lah kat tersinggung. Tapi syaratnya syarat. Dengar ni syarat ni. Syarat. Syaratnya tol tu bukan tol yang Plaza Tol Plus. Bukan Plaza Tol Plus. Plaza Tol yang sekali tas tu dia potong duit tu Yang tu tak apa. Kalau Plaza Tol kita daripada Juru tu. Kita daripada Juru Penang kan. Sampai di Hantian Tol Duta. Kita nak buat macam tu. Jangan mereka. Nanti kita pula dipersalahkan. Sebab apa? Kita pitas orang yang kita punya. Jadi keluar kat skrin tu RM32.50. Itu kita punya. Kita touch kat dia, dia jalan. Lepas tu yang kita punya touch macam mana? Yang kita punya touch tu macam mana? Itu bahaya tu, itu bahaya. So jangan Kalau pemandu tu lelaki, sama je. Saya biasa buat dah. Pemandu tu lelaki, Hindu lagi. Saya buat. Saya pitas dia kata, terima kasih ya bro. Bro, terima kasih. Dia kata. Terima kasih bro. Orang Hindu pandai ucap terima kasih. Orang perempuan Melayu, bye-bye je. Bye-bye je. Hebat tu. Kita pun tak ada nak tengok muka dia. Tak tengok. Saya touch, terus saya masuk dalam kereta. Dia pun tak kenal saya. Okay, mudah-mudahan kenal di alam mahsyar nanti. Kan? Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Itu ceritanya. Jadi boleh tiru panggil-panggil baik tu. Panggil-panggil ibrah tu boleh tiru. Jangan kita apa ni? Tekan horn. Tekan horn lagi dia gelabah hari silat-silat dia ghostan balik belakang. So jangan buat macam tu ya. Kalau boleh permudahkan urusan orang, nanti Allah permudahkan urusan kita. Ingat ni, ingat. Allah kata apa? Ada satu hadis Nabi SAW. Man qarraba akhihi muslim fid dunya, qarraballahu fil akhirah. Allah kata apa? Sesiapa yang mempermudahkan urusan manusia di dunia ni, nanti Allah akan permudahkan urusan kita di akhirat kelak. Macam tu. Kan? Dah cukup. Kemudian, mana ni? Ini bukan gesaan apatah lagi menjatuhkan hukum wajib untuk berdoa selepas solat. Namun para Nabi dan Rasul memerintah. Para Nabi dan Rasul merintih di penghujung ibadah mereka dengan memohon semoga ibadah mereka diterima. Sedangkan mereka adalah para Nabi dan Rasul. Jadi bagaimana pula dengan kita? Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita kelapangan masa dan keinginan tubuh badan untuk sentiasa mampu bercakap dan merayu semoga ibadah kita diangkat olehnya. Kita ni kadang-kadang kita malas doa. Malas nak minta ke Allah, malas nak pohon ke Allah, malas nak ukirkan kata-kata yang baik pada Allah supaya Allah menjadikan doa kita itu doa yang diterimanya. Malas. Lepas tu jadi apa kita? Jadi tak nak doa. Malas lah aku doa. So ustaz je lah doa tu. Ustaz pula kena doa. Kan? Sebenarnya macam tu kan? Masya Allah. Tu janganlah doa lah. Cuba tengok Sayyidina Umar Al-Khattab kata apa? Sayyidina Umar Al-Khattab kata apa? Dia tanda tangan. Aku tidak takut doa aku ditolak oleh Allah SWT. Aku lebih bimbang dan lebih takut dan lebih khawatir Allah tidak mengizinkan aku lagi untuk menadah tangan kepadanya untuk memohon doa kepadanya. Dia lebih risau Allah tak pilih dia untuk berdoa. Dia tak takut doa dia ditolak. Tak takut. Tetapi dia lebih takut Allah tak nak lagi dia berdoa kepada dia. Tu dia. Macam tu kan. Kita pun kena rajin berdoa. Rajin berdoa. Doa ni kalau dalam bahasa Arab dia kata apa? Ad-doa'u mukhul ibadah.
doa itu ialah otak segala ibadah. Ustaz, setiap bacaan dalam solat tu kan doa, jadi kita kena minta doa lagi pada Allah. Ya, dalam solat itu doa-doa yang disuruh, bahkan doa-doa yang wajib dan rukun untuk kita doa. Adapun doa-doa yang lain itu doa-doa untuk apa? Untuk kita dan untuk umat-umat Islam. Okay. Doa je. Jangan tinggal doa. Ada satu amalan. Saya sebut amalan ni ya. Ada satu amalan. Dia menyarankan kepada kita supaya berdoa dan mendoakan semua orang Islam di awal-awal pagi dan di malam-malam hari. Doa apa? Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ini lagi bagus. Doa ni bagus. Doa ni untuk semua orang Islam. Kenapa Ustaz doa orang Islam semua Ustaz? Macam tak faham je. Doa untuk semua orang Islam, bila kita mendoakan untuk semua orang Islam, kita akan dapat balik semua yang kita doa semua orang Islam tu akan dapat balik kepada kita. Kenapa macam tu Ustaz? Tanya pula. Kenapa macam tu? Sebab kita menghantar doa kita itu sebagai lambang kita sedekah kepada Allah. Maka Allah lipat-lipat gandakan pulangannya kepada kita sekalian. Macam tu. Kan? So kena rajin berdoa. Doa yang paling bagus, doa yang tidak diketahui oleh kita tetapi didoai oleh kawan kita. Doa kawan kita yang kita tidak ketahui, yang dia mendoakan kita. Itu doa yang paling bagus. Ustaz, doakan saya Ustaz. Dia tahu lah, kita doakan dia. Janganlah cakap yang tu. Kalau boleh kata ni, Ustaz, kalau boleh Ustaz kan, tolonglah doakan saya sama. Saya ni anak tak dapat lagi Ustaz. Kahwin dah 10 tahun, anak seorang pun tak dapat lagi. Payah benar Ustaz ya. Tahu lah Ustaz, macam-macam ikhtiar dah tak boleh juga Ustaz. Ya ke? Macam mana? Itulah Ustaz, kalau boleh Ustaz doa Ustaz kami, untuk kami Ustaz. Doa Ustaz untuk kami. Baik. Macam tu boleh ya? Mohon doa. Mohon doakan kita. Boleh Kadang-kadang saya terdengar. Orang kahwin 5 tahun tak dapat anak, 10 tahun tak dapat anak lagi. Tapi zaman sekarang ni biasa tau benda-benda macam tu. Tapi kita yang tak diuji macam tu, kita rasa satu benda yang luar biasa. Bagi orang yang dah diuji, kan, 10 tahun baru dapat anak. Yang tu satu benda yang menjadi pengharapan bagi diri pasangan tersebut, supaya Allah anugerahkan dia zuriat yang soleh dan solehah. Cuba tengok Imam Hasan Al-Basri. Orang datang pada dia. Ya Imam, tanya sikit apa dia? Kami ni kahwin lama dah tapi tak dapat anak. Kan? Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata apa? Aku ajarkan amalan ni, kamu amalkan. Apa dia? Selalulah beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepadanya. Boleh jadi dosa-dosa kamu itu sudah menghalang segala apa yang kamu nak doakan kepada Allah. Itu dia istighfar. Jangan tinggal istighfar. Saya selepas 13 tahun baru dapat zuriat. Alhamdulillah. Seronok tak dapat zuriat? Seronok lah. Dapat anak. Pergi kerja pun teringat anak. Duduk rumah pun teringat anak. Pergi masjid pun teringat anak. Semua teringat anak. Memang cepat-cepat nak balik. Nak tenyeh budak tu. Nak tenyeh bayi tu. Nak cubit. Nak main pipi dia. Nak gomoy dia. Nak gomoy budak tu. Masya Allah. Seronok kan? Alhamdulillah. Saya ni, kalau macam saya ni tak ada dah. Bini dia tak mau dah. Dia kata tak mau dah anak. Tak mau dah. Tak mau dah. Tak mau tak apa. Tak apa.
Dia kata tak mau lah, tak larat. Tak larat lah. Tak larat tak apa. Tak apa. Kan? Jadi maknanya kilang sudah tutup. Kilang sudah tutup. Kilang memprosesan tu dah tutup. Habis dah. Dah 6 tahun dah, Masya Allah. Kira tu, dia bila sekali dapat, dia berturut-turut dapat. Untung biar orang dapat anak-anak lambat ni. Bila sekali dapat, berturut-turut dia dapat. Kan? Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian. Kemudian dia kata apa ni? Jangan sekali pernah berasa diri kita sudah beribadah sekiranya semua amalan yang kita kerjakan hanya ibarat melepas batuk di tangga. Macam mana batuk di tangga? Kena batuk di tangga. Macam tu lah. Batuh sebenarnya, batuh. Batuh tu kan kita naik tangga tu kita ada macam tempat cedok air tu kan. Sebelum naik tangga, corok dulu, lepas tu baru naik. Maknanya apa? Maknanya jangan angat-angat teh ayam lah. Yang ni selalu orang tua-tua guna ayat ni. Jangan angat-angat teh ayam. Maknanya buat amalan betul-betul. Jangan angat-angat teh ayam. Sat buat, sat tak buat, sat buat, sat tak buat. Sambil lewa. Okay. Bukan sambil lawa. Sambil lawa pun dia juga sambil lawa. Ni sambil lewa tau. Maknanya buat amalan tu betul-betul. Konsisten, fokus. Jangan angkat takbir di Seri Kembangan. Waktu baca Fatihah berada di Johor dah. Oh, Johor, jauhnya. Angkat takbir berada di Seri Kembangan. Waktu rokok, dia ada di Perlis, tengah duk mengundi. Tengah duk mengundi di Kedah. La ilaha illallah. Hebat betul kan? So, fokus pada sesuatu amalan, kualitikan amal ibadah kita. Sebab yang diperhatikan Allah kepada kita bukan kuantitinya, tetapi kualiti amal ibadah kita. Itulah yang menjadi perhatian Allah kepada kita sekalian. Ingat tu ya. Asal yang angkat tangan ni memang nak tanya ke apa? Kan saja-saja angkat tangan. Kita nak ceramah kita tengok. Fazalah Ahmad has raised a hand. Oh, angkat tangan. Ada soalan ke nak tanya? Boy. Kemudian. Dia kata jangan seperti batuk di tangga. Kita perlu sentiasa dalam keadaan bermuhasabah dan merasakan yang diri kita belum lagi cukup beribadah. Ini kerana tiada seorang pun dalam kalangan kita yang tahu apakah amalannya sudah diterima ataupun tidak. Oleh itu kita perlu sentiasa mendalami ilmu agama bagi memperbaiki setiap amal kebaikan yang kita kerjakan. Bimbang bacaan Al-Fatihah kita salah, rukuk kita tidak sempurna dan sujud kita tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Bimbang yang tu lah. Maknanya apa? Maknanya kita kena rasa bermuhasabah terhadap amalan kita. Makcik-makcik dia semayang 45 tahun dah, 45 tahun, 70 tahun lama dah ni semayang ni. Agak-agak amalan makcik diterima lah. Solat tu. Allahu Akbar. Ada yang semayang. Allahu Akbar. Satu lagi, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hoi. Suara macam tu pula. Tak payahlah guna suara itik nila tu. Ya Allah Akbar. Baca betul-betul makcik. Baca bagi dengar suara. Jangan bagi bunyi suara itik nila. Baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa boleh? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira lagi. Siap lagi. Yang tu lagi haru tu. Yang tu lagi haru. Saya pernah dengar tau orang-orang macam tu. Saya pernah dengar orang macam tu. Apa benda lah ya Allah. Belajar mana lah. Harap-harap yang dalam GNI ni tak ada lah macam tu ya. Siapa ada macam tu, piak telinga dia. Suka sangat baca macam tu. Rokok pula. Rokok bagi betul-betul lah. Janganlah macam tu.
Rokok bagi betul-betul 90 darjah. Turun dia tu. Sujud pun sama. Sujud pun sama. Okey. Kalau nak semayang, nak baca macam tu, semayanglah di sebelah suami. Baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Suami dah tengah tidur. Baca lagi. Yasin. Macam tu. InsyaAllah suami bangun, terus bangun. Dia akan bangun sembahyang tahajud sekali dengan solat sunat taubat dia akan bangun. So bahaya benda-benda macam tu. Bacalah betul-betul. Janganlah baca main-main. Itu namanya batuk di tangga. Tak fokus, tak kualiti sambil lewat. Kan? Suka, ramai ni suka ni. Kenapa ni? Gelak manjangnya asal. Janganlah macam tu. Cuba tengok. Sakit lutut tak apalah ya Ustaz, duduk berterabur. Excuse pula. Cuba tengok ada lagi, apa lagi? Kita kadang-kadang zikir pun tak betul. Subhanallah. Apa tu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa dia tu? Allahu Akbar. Apa dia tu? Ya Allah Akbar. Betul-betul ya. Cuba lagukan sikit. Subhanallah. Oh, sono. Bagi kualiti tu. Kan? Ni macam-macam Allah. Apa wakbar? Allah. Bukan Allah. Allahu Akbar. Ada setengah orang. Allahu Akbar. Wa. Dia guna wa. Allahu Akbar. Wa. Tak betul. Yang betulnya. Allahu Akbar. Itu betul. Yang itu confirm betul. Jangan Allahu Akbar. Yang tu mana tu? Akbar di mana? Turki. Turki Allahu Akbar. Orang Malaysia dengar orang Turki pula baca tu, dia pun tiru. Allahu Akbar. Baliklah. Balik daripada haji kau jadi imam masjid. Wa akbar. Pang sudah cebar, habis cebar kau. Wa cebar. Okey. Jadi janganlah macam tu ya. Biar kualiti amal ibadah kita insya-Allah ya. Kemudian dia kata apa lagi? Ada satu kisah. Dia sebut satu kisah pula. Berkenaan seorang imam besar yang alim pada suatu ketika dahulu berkata, jikalau aku mengetahui satu tasbih yang aku ungkapkan itu diterima oleh Allah Ta'ala, akan aku jamu semua orang dengan makanan yang cukup lezat. Betapa gembiranya diri kita sekiranya mengetahui bahawa Allah SWT sudah menerima amalan yang kita kerjakan. Namun sebagai orang yang beriman, jangan kita mudah putus asa dan bersangka buruk kepada Allah. Allah teruskan beribadah sehabis baik yang dapat kita lakukan dengan mengikut ajaran Nabi SAW yang sebenar-benarnya dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sepatutnya. Barulah amalan kita diterima. Barulah amalan kita itu senantiasa diterima oleh Allah di atas kebaikan yang kita kerjakan dengan penuh kualiti kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah okey. Ni macam-macam bunyi ya. Bunyi macam nak perang ada, bunyi macam nak sembok ada. Ya Allah. Banyak benar bunyinya ya. Jadi jangan begitu kan. Jangan begitu. Saya yakin kita yang mengaji hari-hari ni, kita yang rajin menuntut ilmu ni, kita akan buat penuh dengan kualiti. Okey. InsyaAllah Kemudian. Betapa gembiranya diri kita sekiranya mengetahui bahawa Allah SWT sudah menerima amalan yang dikerjakan. Namun sebagai orang yang beriman, jangan kita mudah putus asa dan bersangka buruk kepada Allah SWT. Teruskan beribadah sehabis baik yang dapat kita lakukan dengan mengikut ajaran Nabi SAW
yang sebenar-benarnya dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas semata-mata. Ikhlas semata-mata, jangan gagal. Okey, jangan gagal. Sembahyang betul-betul, azan betul-betul, baca Quran betul-betul. Jangan baca Quran kerana orang tengok kita. Jangan baca Quran kerana orang sedang tengok kita. Jangan. Nanti kita baca itu memang kita niat kerana orang untuk tengok kita. Itu namanya sifat riak yang ada pada diri manusia. Kan? Begitu ya. Ustaz, macam mana kita nak tahu amalan kita diterima ke tidak oleh Allah? Adakah kita dapat rasa seronok beribadah itu sebagai tanda amalan diterima, dan kalau kita rasa lemau nak beribadah itu macam mana pula? Tu dia. Antara salah satu dalam ucapan ni dia kata kelazatan beribadah, merasai zuk di dalam beribadah, itu adalah salah satu amalan kita diterima. Rasa seronok. Semayang tu rasa seronok je. Happy je. Dengar pula imam apa? Imam Masjidil Haram. Jadi imam. Jadi imam kat mana? Jadi imam dekat Seri Kembangan. Contoh. Jarang mana ada imam Masjidil Haram. Jadi bila dia semayang tu, dia semayang penuh kualiti. Semayang penuh khusyuk. Semayang penuh dengan tadabbur. InsyaAllah. Jadi kita akan dapat rasai amalan kita itu diterima. Kita rasa macam mana? Kita rasa seronok, lazat di dalam beribadah. Maknanya itu amalan kita sudah diterima. Amalan sudah diterima. Yang kedua, amalan macam mana nak tahu dia diterima ataupun tidak? Berlanjutan di dalam beramal kita, walau apa jua keadaan sekalipun, kita masih istiqamah melaksanakannya, sedangkan kawan-kawan kita yang lain tidak melaksanakannya, sedangkan kita sudah selesai melaksanakan segala tuntutan Allah. Rasa seronok, rasa lazat, rasa tenang beribadah. Itu maknanya amalan kita diterima lah tu. Okay? Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dikasihan, ingat perkara-perkara yang kita sebutkan pada malam ni, insyaAllah. Jangan lupa yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi, yang kita bahaskan pada malam ini. InsyaAllah. Itu saja pada malam ni. Saya nak buka soalan. Ada tak soalan pada malam ni? InsyaAllah. Silakan. Buka mic, sebut nama daripada mana, tanya soalan. Okey, silakan. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Saya dari Johor Bahru. Okey. Okey. Tadi berbangkit pada soalan yang adakah kalau kita rasa seronok beribadah tu tanda amalan diterima. Dan kalau kita rasa macam tu, adakah kita macam rasa riak pula, ujub ke? Takut pula timbul macam tu. Macam mana Ustaz? Bila kita rasa benda-benda macam tu, kita rasa keseronokan dalam beribadah, kita rasa lazat dalam beribadah, kita rasa macam puas hati sembahyang kita, doa kita, semua yang kita buat tu kita rasa seronok, kita rasa puas hati. Tak perlu apa? Tak perlu kita hebah-hebahkan kepada khalayak ramai, bahkan memadai kita saja yang tahu. InsyaAllah dia akan jadi istiqamah kalau kita berterusan di dalam merasai nikmat-nikmat macam tu. Kita akan diam, kita rasa tenang, kita sendiri. Kita tak ada nak sembang orang tentang hal yang kita rasai itu. Bahkan kita merasai seronoknya, bahagianya hati ni. Allah dah menjadikan hati aku tenang, sampai dalam keadaan aku ibadah pun tak menjadi kegagalan di dalam kekhusyukan aku. Seronoklah. Jadi dia tak nama riak kalau kita tak kalau kita tak menunjuk-nunjuk pada orang. Dia tak nama ujub kalau kita tak bangga diri kepada orang. Dia tak nama sum'ah kalau kita tak cerita ke orang. Sum'ah, telinga, suka dengar orang puji kita. Riak, suka pamerkan kepada orang supaya orang puji kita. Ujub, rasa bangga diri atas apa kepada orang. Macam tu. Jangan ada benda-benda itu. Itu benda-benda virus dalam hati kita. Okey? Allah Ta'ala. Ada lagi soalan? Ustaz, saya nak tanya lagi.
kalau macam kita kan baru nak mula berjinak-jinak dengan ilmu ni. Jadi kita macam so excited. Pergi kelas sana, pergi kelas sini. Lepas tu kadang-kadang kita sampai amalan tu kita tak dapat nak beramal macam nak berzikir dengan betul. Tapi kita sibuk tuntut ilmu, belajar semua kan. Tapi sebab saya ada dengar orang kata belajar atau beramal tu biar sedikit tapi istiqomah kan. So pandangan Ustaz kalau macam untuk orang yang baru ni macam mana dia patut buat? Okay. Untuk orang baru kan, bukan orang baru lah, dah lama, cuma baru berjinak-jinak ke arah kebaikan, baru berjinak-jinak nak mendekatkan diri pada Allah. Itu bagus. Itu saya cukup hormat orang yang macam ni. Saya suka orang yang macam ni. Jadi tahniah pada puan. Jadi macam mana amalan kita? Setengah orang dia dapat ini dia semua dia dapat. Dapat ini semua dia dapat. Dapat ini semua dia dapat. No, jangan macam tu. Tanya diri kita, tanya keupayaan kita. Apa yang kita mampu. Dalam hal ni, kita perlu cerdik, kita perlu bijaksana, memikirkan apa kemampuan kita dan apa yang kita perlu buat. Daripada amalan yang banyak-banyak ni, kita nak kutip yang mana untuk kita bawa dalam diri kita sebagai menjadi pakaian kita. Contohnya apa? Kita suka apa? Kita suka zikir selawat. Kita suka selawat. Kakak nak selawat berapa kak? Dia kata, makcik sebelah rumah saya 5,000 sehari Ustaz. Banyaknya Ustaz macam tu, tapi saya tak mampu Ustaz. Kakak mampu berapa? Saya mampu 100 je Ustaz. Tu pun, dia kata. Panjang tu, tu pun tu. Tu pun. Maknanya banyak halangan dia. Banyak musibat dia yang ganggu dia untuk nak sampai 100 kali selawat tu. Jadi macam mana kita buat? Yang pertama, cari amalan-amalan yang boleh menjadikan kita manusia yang membawa bekal dan menyediakan bekalan untuk akhirat. Cari, pilih banyak-banyak ni, pilih banyak-banyak. Solat duha ada, solat tahajud ada, infak ada, sedekah ada, kemudian anak yatim ada. Apa lagi nak buat ni? Nak buat apa lagi? Majlis ilmu ada, secara online pun ada, fizikal pun ada. So nak pilih yang mana ni? Pilih, bijaksana. Yang pertama cari dulu, search, cari dulu. Yang kedua tanya diri kita, keupayaan kita. Kita mampu apa? Solat duha ni kena buat, tapi mampu apa? Ada yang kata 2, ada yang kata 4, ada yang kata 6, ada yang kata 8. Mampu berapa? Dia pun fikir, mampu 2 je kot, nanti tambah lagi lah. Tahun 2025 nanti tambah lagi 2. So sekarang ni buat 2. Mulakan yang sikit. Ingat yang paling istiqamah, yang disukai Allah, walaupun amalan itu sikit tetapi berterusan di dalam pengamalan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah jemu untuk memberikan ganjaran dan pahala kepada hamba-hambanya, tetapi hamba-hamba Allah itu yang seringkali jemu terhadap amalan-amalan untuk nak melakukan kepada Allah SWT. Jadi maknanya biar sikit tetapi istiqamah. Macam mana dapat istiqamah Ustaz? Istiqamah ini perlu dididik selama 40 hari. Sepanjang kehidupan kita, kita cari satu amalan, kita buat berterusan sampai 40 hari. InsyaAllah dia akan berkekalan di dalam pengamalan kita pada setiap hari. Sebab penciptaan manusia itu memang begitu. 40 hari. Maka amalan kita pun terbina dengan istiqamah itu dengan sebab dididiknya sebanyak 40 hari. InsyaAllah dia akan istiqamah berlanjutan di dalam amalan, di dalam kehidupannya. Itu dia insyaAllah. Boleh kan? Tapi amalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Macam saya ke? Macam mana pula Ustaz, macam kita macam separuh orang tu dia memilih Ustaz ni dia masuk, Ustazah ni dia tak masuk. Macam mana tu tentang ilmu dia tu Ustaz? Yang tu jenis apa? Dia jenis peka. Bukan peka. Dia jenis, dia punya favorite dia sendiri. Orang ni dia suka Ustazah Asma Harun. Sukanya Ustazah Asma Harun. Saya pergi dengar. Ustazah Asma Harun saya tengok.
Okey okey juga. Okey okey. Tapi ramai orang suka. Sebab apa orang suka? Dia pakai tudung labuh, dia comel, kemudian dia suka bercakap, suka sindir-sindir orang sikit-sikit, suka melawak-melawak, suka gelak-gelak sikit-sikit. Okey. Jadi orang-orang ramai suka macam tu sebab dia nak santai-santai saja. Jenis majlis ilmu jenis santai-santai. Jenis orang macam tu. Ada setengah orang dia suka ilmu, nak ilmu. Melawak-melawak ni no lah, tak mau melawak-melawak. Dia nak yang jenis ilmu, betul-betul ilmu. Memang dia jenis tak tidur. Dalam majlis ilmu memang kaki tak tidur. Dia memang salin semua ilmu. Oh hebat. Ada setengah orang dia suka cari yang lawak-lawak je. Suka dengar cerita-cerita yang lawak-lawak je. Yang tak cerita lawak-lawak semua dia pangkah habis. Dia nak dengar yang lawak-lawak. Supaya apa? Supaya mudah dia ingat. Supaya mudah dia ingat sampai mati. Sebab amalan-amalan itu diceritakan dalam versi lawak. Ini atas kebijaksanaan penyampaian seseorang ustaz ataupun seorang yang penceramah tersebut. Atas kebijaksanaan. Saya diajar oleh seorang mufti, mantan mufti Negeri Sembilan. Dia soal kat saya. Waktu saya dapat kad tauliah. Dia tanya saya. Dia tanya apa? Kapten. Waktu tu dia panggil saya kapten lah. Lepas tu saya kapten. Kapten sini. Baru dah ambil kad tauliah. Ya Datuk. Saya baru ambil kad tauliah. Masuk pejabat sini. Saya pun masuk pejabat dia. Saya dengan dia je. Sebab dia tengok kita saja ustaz yang datang pakai uniform. Jadi dia pun terkejut lah. Ui, askar pun ambil tauliah. Ustaz ke askar ni? Saya kata saya askar. Tapi saya ustaz. Macam mana tu? Duduk. Sembang. Sembang. Saya kata ni Datuk, saya dapat kad tauliah dah ni. Tapi tak tahulah siapa nak panggil saya dekat Negeri Sembilan ni. Tok. Yelah nanti ada Datuk orang panggil tu. Mula-mula ceramah dulu dekat masjid dekat Kem Rasah tu. Masjid bawah Titi tu semayang kat situ dulu. Nanti ada lah orang panggil tu. Datuk, bagi nasihat sikit. Nasihatkan saya tentang ceramah ni macam mana. Nak bagi manfaat ceramah saya ni. Dia kata, Ustaz, dia kata, ingat, kamu ceramah nanti ada 4 jenis orang di dalam majlis kamu. Kamu kena raikan 4 orang ni. Apa dia Datuk? Yang pertama, ada orang dalam majlis ilmu tu yang suka nak ilmu daripada kamu. Bagilah ilmu pada dia. Jangan tak bagi ilmu ya. Jangan cakap lawak tapi ilmu tak ada. Jangan. Bagi ilmu kepada orang yang ada dalam kuliah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang hadir tu dia tak nak ilmu tetapi dia nak dengar cerita je. Ni bahaya ni. Nak dengar cerita je. So bagi kepada dia cerita-cerita yang ada pengajaran, cerita-cerita yang ada iktibar supaya dia ambil manfaat daripada apa yang kamu cerita. Baik Datuk. Yang ketiga, ada orang yang hadir dalam majlis ilmu tu dia suka tengok penceramah je. Dia tak suka dengar apa pun. Tu bahaya. Lagi bahaya. Dia suka tengok penceramah. Ustaz ni boleh tahan juga dah ni. Ustazah ni okey juga ni ustazah ni. Tak padan dengan tua ustazah ni. Sembang sonok dengan macam mak-mak. Tu dia. Jadi dia suka macam tu. Dan bahkan Datuk tu kata yang keempat, buatlah lawak di dalam kuliah-kuliah tersebut. Sebab ada orang yang suka jenis lawak-lawak ni. Jadi kalau 4-4 tu hang boleh buat 4-4 ni, berjayalah kuliah hang. Sebab berjaya meraihkan 4-4 jenis kriteria manusia ni yang hadir dalam majlis ilmu. Kan dia kata macam tu. Jadi kita yang pilih-pilih ni macam mana? Ustaz ni suka, ustaz ni tak suka. Mengikut atas apa kesukaan kita. Kalau hari ni dah masuk majlis ilmu berapa kali lah? Hari ni dah 3 dah Ustaz. Okey lah tu. Banyak lah tu. Kan? Okey. 3 tapi ada semua 4. Kami masuk 2 je Ustaz. 2 lagi tak masuk. 2 lagi tak best. 2 lagi best. So kami masuk yang best je Ustaz. Terpulang. Up to you lah. Up to you lah. Jadi insyaAllah ya. Pastikan kita mengambil istifadah daripada majlis ilmu tersebut. InsyaAllah. Tapi duduk dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. InsyaAllah. Itu saja pada malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak numpang tanya, kalau kita dah meninggal kan, ada harta tu masih nama kita lagi. Berdosa tak kita
Berdosa tak kalau harta tu masih nama kita lagi? Lagi satu, saya ada jual tanah dah 30 tahun. Tapi bila saya ada lagi surat apa tu, cukai tanah tu datang atas nama saya. Tapi saya dah tak boleh cari yang orang yang beli tu. 30 tahun dulu memang dah cari memang tak jumpa lagi. Dekat pejabat tanah tu masih nama saya. Saya nak kena uruskan ke macam mana? Saya tak nak bila saya dah tak ada besok, takut saya berdosa pada saya kan. Macam mana Ustaz? Dosa tak? Soalan ni, cuba tengok soalan yang pertama. Kalau saya dah mati, berdosa tak ke atas saya? Sedangkan harta-harta tu masih nama saya. Bila kita dah mati, kita terputus semua hal ehwal keduniaan. Semua tak menjadi tanggungjawab kita dah. Siapa yang bertanggungjawab? Ahli waris. Ahli waris siapa? Qarabah, nikah, walak. Siapa dia qarabah? Adik-beradik kita. Nikah siapa? Suami kita, isteri kita. Ni semua orang yang bertanggungjawab. Mentajhizkan jenazah. Menguruskan jenazah. Menguruskan segala hal hutang piutang. Semua mereka ni berhak. Sebab itu, apabila meninggal seseorang tersebut, maka si orang yang hidup ni mesti laksanakan 4 perkara. Apa dia? Tadiyun. Lansaikan hutang dia. Hutang si mati. Tajhizul mayit. Apa dia? Uruskan jenazah. Kemudian apa? Tadfun. Apa maksud tadfun? Tadafanu. Maksudnya apa? Kebumikan dia. Kemudian solah. Sembahyangkan dia. Mesti. Setengah orang kata ada solat tu sekali dengan mandikan dia. Sekali lah tu. Jadi maknanya 4 perkara ni mesti diselesaikan oleh orang hidup. Maknanya kita mati habis lah. Kereta nama kita Ustaz, nanti dia tukar. Rumah nama kita Ustaz, nanti anak buat lah. Ni Ustaz, mah tu tak ada nama. Mah tu tak ada nama lagi bagus. Mah tu tak ada nama. Pantai tak ada nama lagi bagus. Memang tak ada nama pun kan. Jadi jangan risau bab-bab tu sebab semuanya itu adalah tertakluk di atas tanggungjawab si orang yang hidup. Orang yang hidup bertanggungjawab atas benda-benda ni. So kita selamat mati. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, berkenaan dengan apa tadi? Dengan bil Tanah saya dah jual kan. Tapi masih ada nama saya tak boleh cari orang yang beli dan saya dah tak ingat rupa dia macam mana. Tanah tu masih nama kita, sedangkan dah jual dah. Saya dah ambil duit dia dah. Dah ambil duit dah. Dah 30 tahun dah Ustaz macam tu. Kenapa tak tukar nama waktu jual beli tu? Masa tu orang dulu-dulu kan kita bagi geran dia bagi duit. Macam tu. Oh ya. Dia bagi geran cuma dia tak tukar nama, dia tak pindah milik nama tu. Gitu. Adik-beradik dia pun tak tahu siapa dia. Saya tak tahu, saya tak boleh cari dan tak dapat cari. Yang masa tu saksi tu arwah bapak saya dengan kawan-kawan dia pun semua dah meninggal dah. Cuba tengok tu. Ni ada kawan-kawan kita yang berpengalaman. Pergi ke pejabat tanah atau lantik peguam. Siap buat surat di Pesuruhjaya Sumpah. Ni pun boleh. Betul cara ni betul. Antara dua ni boleh. Pergi ke pejabat tanah menggunakan peguam. Bahawasanya kita ni dah ada tanah ni, kita dah jual kepada si anak, cuma tak tahu siapa dia. Kalau boleh, siapkan surat Pesuruhjaya Sumpah sekali bahawasanya tanah ni sudah dijual kepada nama orang-orang tersebut, cuma cari tak jumpa dia ni, tak tahu siapa dia. Pun boleh. Declare kan apa yang kita dah jual tersebut, cuma cari orang tak jumpa, tanah tu dah jadi milik orang tetapi masih nama kita. Yang jadi masalahnya waktu kita mati nanti, anak-anak kita tinggal, anak-anak kita pula kebas tanah tersebut. Dia kata ni tanah mak lah. Mak mana jual pun, tanah ni masih tanah mak. So kita bedak-bedakkan hasil dia kepada kita. Ismi ulam raja. Jadi haram semua anak-anak sebut makan daripada hasil tanah yang bukan mak dia punya. Haram tu, haram bahaya. Jadi selamatkan benda-benda ni sebelum makcik pergi ke daerah sana. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Okey, itu saja pada malam ni. Masya Allah, hebatnya soalan. Lega mata aku. Hilang mengantuk. Terima kasih Ustaz. Hilang mengantuk. Dah mengantuk dah ni. Mata ni dah sepet dah. Dengar soalan macam ni, terang balik mata. Ya Allah, hebat soalannya.
InsyaAllah. Jom kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Jom kita baca surah Al-Mulk. Baca ilmu Ustaz. Nak baca surah Al-Mulk ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين
Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu saja pada malam ni. Minta maaf banyak-banyak, minta ampun kalau terkasar bahasa dan bahasa yang tak sepatutnya saya gunakan kepada ibu-ibu, makcik-makcik, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Wa hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Khairan Ustaz.